Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 4 Fakih. Apa khabar semua? Okey, cikgu harap kamu masih bersemangat untuk meneruskan PDPR Sains kita pada hari ini. Okey, pada pembelajaran yang lepas, kita dah habis bagi tajuk kemahiran saintifik. Okey, jadinya untuk minggu ni, kita akan teruskan dengan unit 2 ataupun topik manusia. Okey, kamu boleh tengok paparan yang cikgu tunjukkan ni. Okey, dalam tajuk ni, cikgu harap kamu dapat kenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan. Nanti kita akan belajar. Dan yang kedua, kamu dapat menyatakan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di peparu melalui penulisan. Okey, baiklah. Kita lihat tajuk manusia. Okey, tengok dalam gambar ni. Okey. Ini situasi dalam satu taman rekreasi dalam satu petang. Okey, apakah yang berlaku kepada mereka yang boleh dikaitkan dengan proses hidup manusia? Okey, cuba kamu tengok. Okey, yang gambar yang sebelah kiri ada orang sedang menarik nafas. Okey. Okey, ada orang sedang berlari. Okey. Ada yang sedang menghidu bau bunga ros, okey. Dan ada juga yang terpijak batu kaki tu nampak. Aduh, sakitnya. Okey, ada yang sedang menunggu giliran untuk ke tandas. Okey, baiklah. Dalam tajuk ni kamu secara ringkasnya cikgu akan ceritakan secara ringkasnya. Kamu akan belajar mengenai pernafasan manusia. Okey, dan perkumuhan serta penyahtinjaan. Okey, macam pernah dengar kan istilah tu. Okey, nanti cikgu terangkan maksud dia. Dan kamu belajar juga tentang gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey, kan tadi cikgu ada sebut pernafasan, perkumuhan. Okey, apa lagi? Penyahtinjaan kan. Okey, itu adalah 3 proses yang berlaku dalam badan manusia. Okey, so itu secara overall lah, secara ringkasnya. Okey, kita pergi kepada muka surat sebelah. Ni dia. Okey, tentang organ pernafasan manusia. Okey, cuba anak-anak tarik nafas sekarang. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Okey, tarik nafas lagi. Okey, lepas. Okey. Bila kamu tarik nafas, kamu dapat rasakan udara masuk melalui hidung. Betul tak? Okey, memang ada yang bernafas melalui mulut. Tapi kita kebiasaannya bernafas melalui hidung ya anak-anak. Kita sebut hidung. Okey, kemudian udara tersebut akan masuk ke dalam trakea. Okey, sebut trakea. Okey, dan akhir sekali dia akan ke peparu. Okey, di peparu itulah berlakunya pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Okey, bila awak tarik nafas, okey, udara akan masuk melalui hidung, kemudian dia melalui trakea dan juga ke peparu akhirnya. Okey, bila awak hembus nafas, udara yang dalam peparu tadi tu, okey, dia dah bertukar menjadi karbon dioksida. Dia akan keluar melalui trakea kembali dan akhirnya melalui hidung dan dia keluar. Ini adalah laluan pergerakan udara. Ingat ya anak-anak, hidung untuk tarik nafas, hidung, trakea, peparu. Laluan hembus nafas dari peparu ke trakea dan akhir sekali keluar melalui hidung. Kita pergi kepada ni dia. Ini adalah ilustrasi proses pernafasan manusia. Okey, cuba lihat. Faris sedang bersenam bersama-sama dengan abangnya. Semasa bersenam, mereka menyedut udara yang segar. Mari kita ikuti kisah pengembaraan udara semasa Faris bernafas. Okey, di dalam hidung. Hai, saya oksigen. Saya dan kawan-kawan disedut masuk ke dalam hidung. Okey. Gambar yang rajah yang di sebelah tu, itu adalah keadaan dalam trakea semasa menarik nafas. Okey. Yang warna biru tu anak-anak adalah oksigen.
Okey. Kita sebut yang biru itu sebagai oksigen, manakala yang warna merah adalah karbon dioksida. Oksigen adalah udara yang mengandungi banyak oksigen, manakala yang warna merah tu udara yang telah kita gunakan dalam badan dan dia bertukar menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah udara yang diperlukan oleh oleh tumbuhan. Oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Nampak tu semasa awak menarik nafas, kandungan oksigennya tinggi kan, sebab color biru tu lagi banyak. Semasa awak hembus nafas, yang warna merah tu lebih banyak. Bermakna awak dah gunakanlah udara tadi kan, oksigen tadi. Ini adalah keadaan semasa di peparu. Nampak? Bila awak tarik nafas, tadi udara oksigen yang masuk tu, bila dalam peparu, dia masuk ke peparu. Kemudian, bila kamu menghembus nafas, karbon dioksida pula dibawa ke luar. Dan keadaan ini akan terus berlaku. Awak tarik nafas, oksigen masuk, awak hembus nafas, karbon dioksida keluar. Awak tarik nafas, oksigen masuk, awak hembus nafas, karbon dioksida keluar. Dia berlaku pada, kalau kamu nampak, ni. Sekejap cikgu tunjuk. Ini nampak ni. Kan? Ini nama dia alveolus. Alveolus. Tempat berlaku di mana pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida berlaku. Faham ke setakat ni? Ini adalah yang tadi ringkasan ataupun bagaimana laluan sewaktu kamu menarik nafas. Yang pertama hidung, yang kedua trakea dan yang ketiga ke peparu. Bila hembus nafas pula, dari peparu kembali ke trakea dan keluar melalui hidung. Soalan ini ya anak-anak biasanya akan ditanya. Gambar-gambar ni pun biasanya akan keluar. Awak kena take note ini untuk tarik nafas, yang ini untuk hembus nafas. Awak kena ingatkanlah. Mudah je. Proses pernafasan manusia ni mudah sahaja. Ni. Yang cikgu cakap tadi, masa kamu tarik nafas, oksigen dibawa banyak sangat ke dalam peparu. Semasa awak hembus nafas, nampak karbon dioksida dibawa ke luar. Udara yang disedut masuk mengandungi lebih oksigen berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang disebut masuk. Faham ya? Nak cuba kamu tengok info sains. Ni tambahanlah untuk pengetahuan kamulah. Udara di sekeliling kita terdiri daripada beberapa kandungan seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas lain dan wap air. Sebab tu kalau kamu menghembus nafas, kamu macam rasa basah. Cuba letakkan tangan dan hembus nafas. Dia akan rasa macam lembap kan? Itu kita sebut sebagai wap air. Seterusnya, kita pergi kepada keadaan dada sewaktu kamu menarik nafas. Cuba masing-masing tarik nafas dan pegang dada, bahagian dada. Tarik nafas macam yang dalam gambar tu. Kamu akan, seterusnya hembus nafas. Kamu akan mendapati bahawa bila kamu menarik nafas, dada itu akan naik dan mengembang. Bila kamu hembus nafas, dada itu akan menurun dan mengempis. Itu adalah keadaan, dua keadaan yang berbeza sewaktu tarik nafas dan hembus nafas. Cikgu ulang balik. Bila kamu tarik nafas, dada naik dan mengembang. Bila kamu hembus nafas,
dada turun dan mengempis. Okey. Sekarang pergi kepada kadar pernafasan. Kadar pernafasan ni ada 3 lah. Okey, sama ada kadar pernafasan yang rendah, okey, yang sederhana dan juga tinggi. Okey, cikgu bagi contoh aktiviti yang mempengaruhi kadar pernafasan. Kadar pernafasan yang rendah seperti sewaktu kamu duduk, sewaktu kamu membaca buku, kamu tak adalah rasa tercungap-cungap kan? Okey, itu bermakna kadar pernafasan kamu dalam kadar yang rendah. Okey, sewaktu kamu berjalan, berjalan kadar pernafasannya mungkin sederhana. Okey. Ataupun kamu sedang menyapu sampah, Okey. Bagaimana pula aktiviti yang mempunyai kadar pernafasan yang tinggi? Okey, contoh dia adalah seperti berlari, berjogging ataupun kamu menaiki basikal. Okey, waktu tu kadar pernafasan kamu tinggi. Ataupun bermain tali skipping. Okey kelas, ini salah satu lagi poin penting yang kamu kena tahu, iaitu maksud bagi kadar pernafasan. Maksudnya apa? Okey, bila kamu tarik nafas, contohlah, katalah lepas kamu berlari kan, kamu kira nadi kamu. Okey, dia maksudnya nadi ni adalah menentukan kadar pernafasan. Okey. Lepas kamu berlari, bila kamu kira nadi, kamu mendapati nadi kamu sangat tinggi. Itu bermaksud kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey? Ataupun 60 saat.